Assalamualaikum, kita bertemu lagi hari ini dan kita akan berceritakan tentang sebuah kisah, yaitu baginda junjungan agung Nabi Muhammad SAW. Ceritanya berkisahkan tentang baginda Muhammad dilahirkan dari keturunan Quraisy. Baginda Muhammad telah dilahirkan atau diputerakan di Mekah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal bersamaan 6 Mei 570 Masihi. Nama ibu baginda iaitu Aminah binti Wahab, adalah anak perempuan kepada Wahab bin Abdul Manaf. Ianya dari keluarga Zahrah. Bapa baginda Muhammad atau ayahnya Abdullah ialah anak kepada Abdul Muttalib. Keturunan bersusul galur dari Nabi Ismail, anak kepada Nabi Ibrahim, kira-kira dalam keturunan ke-40. Ayahnya telah meninggal dunia sebelum kelahiran baginda Muhammad. Sementara ibunya meninggal dunia ketika baginda berusia kira-kira 6 tahun dan menjadikan baginda Muhammad seorang anak yatim piatu. Menurut keluarga atasan Mekah, baginda telah dipelihara oleh seorang ibu angkat iaitu ibu susuan yang bernama Halimatus Sa'diyah selama beberapa tahun, dan kampung halaman ibu angkat yang menyusukan baginda terletak di atas pergunungan. Dalam tahun-tahun itu, baginda telah dibawa ke Mekah untuk mengunjungi ibu angkat beliau yang bernama Halimatus Sa'diyah. Setelah ibu angkat, ibu susuan wanita yang menyusukan baginda yang bernama Halimatus Sa'diyah meninggal dunia, baginda telah dijaga oleh datuknya iaitu Abdul Muttalib. Apabila datuk baginda meninggal dunia, baginda telah dijaga oleh bapa saudaranya iaitu Abu Talib. Ketika bapa saudara baginda iaitu Abu Talib menjaga baginda, baginda sering kali membantu mengembala kambing-kambing bapa saudaranya iaitu Abu Talib di sekitar Mekah dan kerap menemani bapa saudaranya Abu Talib dalam urusan perdagangan ke Syria. Sejak kecil, baginda tidak pernah menyembah berhala dan tidak pernah terlibat dengan kehidupan sosial Arab jahiliyah yang merosakkan dan penuh kekufuran. Di waktu zaman remaja, baginda Muhammad percaya sepenuhnya dengan keesaan Allah. Baginda hidup dengan cara amat sederhana dan membenci sifat-sifat angkuh dan bongkar. Baginda menyayangi orang-orang miskin, para janda dan anak-anak yatim serta berkongsi penderitaan mereka dengan berusaha menolong mereka. Baginda juga menghindari semua kejahatan yang menjadi amalan biasa di kalangan pemuda pada masa itu, seperti berjudi, minuman keras, berkelakuan kasar dan lain-lain. Sehingga beliau dikenali sebagai As-Sadiq yang benar dan Al-Amin yang amanah. Dan baginda juga sentiasa dipercayai sebagai orang tengah kepada dua belah pihak yang bertelingkar di kampung halamannya di Mekah. Ketika berusia kira-kira 25 tahun, ayah saudara baginda menyarankan baginda untuk bekerja dengan kafilah, iaitu rombongan perniagaan yang dimiliki oleh seorang janda yang bernama Khadijah. Baginda diterima bekerja dan bertanggungjawab terhadap pelayaran ke Syam, iaitu Syria. Baginda mengelolakan urus niaga itu dengan penuh bijaksana dan pulang dengan keuntungan yang luar biasa. Khadijah begitu tertarik dengan kejujuran dan watak pribadinya yang mendorong beliau untuk menawarkan diri untuk mengawini baginda. Baginda menerima lamarannya dan perkahwinan mereka sangat-sangat bahagia. Mereka dikurniakan 6 orang anak, 2 daripadanya lelaki dan 4 daripadanya perempuan. Tetapi kedua-dua anak lelaki mereka, Qasim dan Abdullah, meninggal dunia semasa kecil. Manakala yang tinggal anak perempuan baginda iaitu Ruqayyah, Zainab, Ummu Kalsum dan Fatimah Az-Zahra. Khadijah merupakan satu-satunya isteri baginda sehinggalah Khadijah meninggal dunia pada usia 64 tahun. Seorang lagi anak baginda adalah hasil daripada perkahwinan baginda dengan Maria Al-Qibtiyah. Baginda bersama Maria telah dikurniakan putera bernama Ibrahim, juga meninggal dunia semasa kecil. Menurut rekod, baginda Muhammad mempunyai 13 orang isteri. Isteri-isteri baginda dikenali sebagai Ummul Mukminin yang bermaksud ibu orang-orang beriman. Semasa
di dalam Gua Hira, tempat pertama kali baginda Muhammad memperoleh wahyu. Baginda Muhammad telah dilahirkan di tengah-tengah masyarakat jahiliah. Ia sungguh menyedihkan hatinya sehingga beliau kerap kali ke Gua Hira, sebuah bukit, sebuah gua dekat Mekah yang kemudian dikenali sebagai Jabal An-Nur, iaitu guanya dikenali sebagai Jabal An-Nur, untuk memikirkan bagaimana cara untuk mengatasi gejala yang dihadapi masyarakatnya. Di sinilah baginda sering berfikir dengan mendalam, memohon kepada Allah supaya memusnahkan kedurjanaan yang kian berleluasa. Pada suatu malam hari Isnin 21 Ramadan bersamaan 10 Ogos pada tahun 610 Masihi, ketika baginda Muhammad sedang bertafakur di Gua Hira, malaikat Jibril mendatangi baginda Muhammad. Jibril membangkitkannya dan menyampaikan wahyu Allah di telinganya. Baginda diminta membaca. Baginda menjawab, "Saya tidak tahu membaca." Jibril mengulangi 3 kali meminta Muhammad untuk membaca, tetapi jawapan baginda tetap sama. Akhirnya Jibril berkata, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu daripada segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang amat pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan menulis membaca. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui." Ini merupakan wahyu yang pertama yang diterima oleh baginda Muhammad. Ketika itu baginda berusia 40 tahun lebih. Wahyu itu turun kepada baginda dari masa ke semasa dalam jangka masa 23 tahun. Siri wahyu ini telah diturunkan menurut panduan yang diberikan kepada baginda Muhammad dan dikumpulkan dalam buku bernama Al-Mushaf yang juga dinamakan Al-Quran. Kebanyakannya ayat-ayat mempunyai erti yang jelas, sebahagiannya diterjemah dan dihubungkan dengan ayat-ayat yang lain. Sebahagiannya juga pula diterjemah oleh Muhammad sendiri melalui percakapannya dan tindakannya dan persetujuan yang terkenal dengan nama Sunnah. Al-Quran dan Al-Sunnah digabungkan bersama untuk menjadi panduan dan cara hidup mereka yang menyerahkan diri kepada Allah. Kita beralih kepada marhalah dakwah Muhammad. Marhalah dakwah baginda boleh dibahagikan mengikut fasa, iaitu fasa pertama iaitu di Mekah, fasa kedua di Madinah. Fasa pertama di Mekah hampir 13 tahun. Dakwah rahsia adalah 3 tahun. Dakwah terbuka di Mekah hampir 7 tahun. Dakwah kepada semua 3 tahun. Fasa Madinah adalah 10 tahun. Perjuangan dakwah Muhammad juga boleh diringkaskan sebagai berikut. Pertama, marhalah tazkif, tahap pembinaan dan kesedaran untuk melahirkan individu-individu yang meyakini pemikiran, fikrah dan metod takrikah, membentuk atau menggunakan politik bagi merangka gerakan. Kedua, marhalah tafa'ul ma'al ummah, tahap berinteraksi dengan umat agar umat turut sama memikul kewajiban dakwah Islam, sehingga umat akan menjadikan Islam sebagai panduan utama dalam hidupnya, serta berusaha untuk menerapkannya dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Ketiga, marhalah istilamil muhukmi, tahap pengambil alihan kekuasaan dan penerapan Islam secara utuh serta menyeluruh, lalu mengembangkannya sebagai risalah Islam ke seluruh penjuru dunia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.